Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Mercu Kebanggaan Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Mercu Kebanggaan Kita ini terdapat pada muka surat 130 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.2 mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengedit dan memurnikan 6 perenggan berdasarkan teks petikan mengenai mercu kebanggaan kita dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kedua, mencatat 10 maklumat yang telah diedit dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai mercu kebanggaan kita dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mengedit dan memurnikan 6 perenggan berdasarkan teks petikan mengenai mercu kebanggaan kita dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Kedua, murid berjaya mencatat 10 maklumat yang telah diedit dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai mercu kebanggaan kita dalam bentuk jadual. Tahukah murid-murid mengenai keunikan jambatan-jambatan yang terdapat di negara kita? Ya, tentunya murid-murid pernah melihat jambatan-jambatan yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini, iaitu yang pertama Jambatan Angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu, negeri Terengganu. Pastinya keunikan ataupun keistimewaan jambatan ini kerana ia boleh terangkat. Di situlah murid-murid dapat lihat ya. Boleh diangkat laluan supaya memudahkan orang ramai yang melalui jambatan itu dari satu tempat ke sesuatu tempat yang lain. Oleh itu kita lihat gambar yang kedua. Gambar ini menunjukkan jambatan Pulau Pinang yang terletaknya di negeri Pulau Pinang. Keunikan jambatan ini tentunya merupakan jambatan yang terpanjang di negara Malaysia. Dan gambar yang ketiga di situ yang di bawah menunjukkan Jalan Pintas Rawang ataupun Rawang Bypass yang terletak di negeri Selangor. Ini juga salah satu jambatan yang tertinggi pula di negara kita. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersyukur dan berbangga dengan mercu tanda yang menjadi identiti kepada negara Malaysia supaya negara Malaysia ini terkenal di peringkat antarabangsa. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan mengenai mercu kebanggaan kita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, murid-murid diminta untuk membaca teks petikan ini bersama-sama dengan Cikgu Afan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Semasa di Terengganu,
keluarga Farisha mengunjungi produk pelancongan terbaharu, iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni bina tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Matanya melilau-lilau untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelagatnya. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Wah, cantiknya seni bina. Tidak saya sangka Malaysia ada binaan sehebat ini, luah Farisha. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di Jejantas Puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lut sinar di hujung Jejantas Puncak itu. Namun begitu, mereka mula gementar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebalkan 75 cm dengan susunkan kaca sebanyak 3 lapis. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jambatan itu. Menurut pegawai penerangan, jambatan itu menggunakan teknologi hidraulik baskul yang antara tercanggih di dunia. Daun jambatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif augmented reality AR. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikan mengenai mercu kebanggaan kita, iaitu mengisahkan Farisha dan keluarganya pergi melancong ke negeri Terengganu untuk melihat Jambatan Angkat Terengganu. Di situlah Farisha berasa sangat teruja kerana dia tidak pernah melihat jambatan yang tercanggih dan juga terhebat di Malaysia. Di situ juga, Farisha diterangkan oleh ayahnya mengenai ciri-ciri yang terdapat pada jambatan angkat Terengganu tersebut, iaitu di jambatan tersebut adanya kaca yang tahan pecah. Di situlah Farisha berasa amat teruja dan berasa gementar apabila memijak kaca yang terdapat di jambatan angkat itu. Pastinya inilah pengalaman yang paling bermakna dan berharga kepada Farisha serta keluarganya. Seterusnya, mari kita mengedit ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan teks petikan mercu kebanggaan kita. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang kedua ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mengecam ataupun mengenal pasti maklumat yang telah cikgu sebutkan tadi untuk dibetulkan ataupun untuk diedit. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk
mengedit maklumat yang tidak tepat ataupun yang kurang bersesuaian di sini. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama, produk. Produk di sini merupakan penggunaan kata yang kurang sesuai, iaitu Cikgu Afan tukarkan dengan destinasi ataupun tempat. Jadi murid boleh pilih destinasi pelancongan ataupun tempat pelancongan. Seterusnya kita lihat perenggan yang pertama, adanya ejaan yang salah iaitu teknologi. Sepatutnya teknologi. T-E-K-N-O-L-O-G-I-G. Teknologi di situ. Kemudian seni bina tumpuan. Jadi di sini adanya penggunaan struktur ayat yang kurang sesuai. Jadi murid perlu murnikan ayat tersebut iaitu seni bina yang menjadi tumpuan. Tambah di situlah yang menjadi tumpuan. Okey. Seterusnya pelancong. Yang murid lihat di situlah perkataan yang bergaris dengan garisan berwarna merah. Pelancong. Sepatutnya pelancong. Okey. Seterusnya kita lihat lagi di situ gelagatnya. Di sini ada perkataan yang salah ejaan iaitu adanya 2 G. Sepatutnya 1 G saja. Gelagatnya. Seterusnya kita lihat lagi perkataan iaitu panorama. Panorama ini salah ejaannya iaitu yang sebenarnya panorama. Lihat dalam kotak yang berwarna ungu itulah. Okey. Seterusnya kita lihat lagi. Wah, cantiknya seni bina. Apakah kesalahan di sini murid-murid? Ya, kesalahan dari aspek penggunaan tanda baca. Ini ayat apa murid-murid? Bagus, ini ayat seru. Mesti menggunakan tanda seru. Pandai. Seterusnya, kita lihat lagi ada ejaan yang salah iaitu Malaysia. Sepatutnya M huruf besar yang menunjukkan Malaysia merupakan kata nama khas bagi negara. Seterusnya, ada binaan sehebat ini. Kat sini adanya penggunaan yang salah iaitu sepatutnya murid letakkan tanda noktah di situ. Bukan tanda seru sebab ini ayat penyata. Sebelum itu ada maklumat yang tidak tepat iaitu struktur ayatnya. Tidak saya sangka, sepatutnya saya tidak sangka. Mesti menggunakan subjek pada awal ayat iaitu saya tidak sangka. Saya sebagai subjek di sinilah yang sepatutnya. Saya tidak sangka Malaysia ada binaan sehebat ini. Luah Farisha. Okey, murid-murid faham ya? Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Setelah membeli tiket, di situ murid perlu gantikan noktah dengan tanda koma. Yang seperti murid lihat di situlah. Okey, seterusnya kita mencari lagi beberapa maklumat yang kurang sesuai iaitu adanya penggunaan kata yang kurang sesuai iaitu sepatutnya di puncak jejantas. Bukan di jejantas puncak, di puncak jejantas. Betulkan di situ ya murid-murid. Dan yang terakhir iaitu mereka naik ke atas dengan lift. Ini ayat apa sepatutnya? Ya, ini ayat penyata. Ayat penyata tidak perlukan tanda tanya. Jadi ayat penyata ini perlu diletakkan noktah di hujung ayat tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami petikan dalam perenggan inilah untuk membetulkannya dari aspek ejaan, tanda baca, imbuhan, kata dan juga struktur ayatnya. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan lagi untuk mengedit maklumat yang kurang tepat ataupun yang kurang benar bagi perenggan yang seterusnya. Iaitu kita lihat perkataan di situ berpijak. Di sini ada masalah ataupun
kesilapan dari aspek penggunaan imbuhan, iaitu berpijak sepatutnya digantikan dengan memijak. Iaitu adanya penggunaan imbuhan awalan yang tidak tepat, sepatutnya memijak. Kemudian kita lihat lagi di situ, dipandang. Di sini juga adanya kesilapan penggunaan imbuhan awalan dipandang, sepatutnya memandang. Di situlah iaitu imbuhan awalannya. Kemudian mempunyai. Di sini juga ada kesilapan imbuhan apitan, iaitu yang sepatutnya lah mempunyai, M-E-M, mem. Okey, bukan meng. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang salah penggunaannya dari aspek imbuhan, iaitu ketebalkan. Sepatutnya ketebalan. Di sini penggunaan imbuhan apitan yang salah. Sepatutnya ketebalan, ya murid-murid. Kemudian kita lihat lagi di situ, susunkan. Di sini penggunaan imbuhan akhiran yang salah. Sepatutnya yang betulnya susunan, bukan susunkan. Tolong faham ya murid-murid. Seterusnya kita lihat lagi perenggan yang lain. Hidraulik. Jadi di sini adanya penggunaan ejaan yang salah, iaitu hidraulik. H-I-D-R-A-U-L-I-K. Hidraulik. Kemudian yang antara. Di sini adanya kesalahan dari aspek struktur ayat, sepatutnya antara yang tercanggih. Tercanggih pula di situ pun ada kesilapan ejaan, sepatutnya tercanggih. I itu gantikan dengan huruf I. Kemudian daun jambatan akan menaikkan. Sepatutnya akan dinaikkan. Di sini kesilapan dari aspek penggunaan imbuhan apitan, sepatutnya dinaikkan. Okey, lihat di situlah pembetulan yang telah Cikgu Afan tunjukkan. Kemudian kita analisis lagi di situ. Selamat. Di situlah ada kesilapan dari aspek apa? Ya, tanda baca. Di sini ayat penyata. Ayat penyata tidak boleh menggunakan tanda seru. Dan tanda seru itu perlu digantikan dengan tanda noktah. Kemudian lihat di situ automatic. Di sini adanya ejaan yang salah, sepatutnya automatik. Kemudian kita lihat lagi di situ diiringkan. Diiringkan ini juga tidak tepat, sepatutnya diiringi. Di sini adanya penggunaan imbuhan apitan yang salah, sepatutnya diiringi. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang telah diedit ini berdasarkan petikan mercu kebanggaan kita dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita mencatat maklumat yang telah diedit dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan teks petikan mengenai mercu kebanggaan kita ke dalam jadual. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, di sini murid-murid diminta untuk menulis maklumat yang telah diedit ataupun yang telah dibetulkan. Di sini Cikgu Afan sudah sediakan maklumat yang salah, iaitu seperti produk di sini. Jadi murid tukarkan maklumat tersebut kepada maklumat yang betul. Oleh itu, murid mahu rujuk maklumat yang betul tadi di mana? Ya, tentunya murid perlu merujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat yang diedit ataupun yang telah dibetulkan. Oleh itu, dimintalah murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi
dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.